istirahat kita pada petang ini dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan surah Al-Fatihah surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad ma min muttaqin wa qaddu al-mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnati ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hormati silakan al-fadil Tuan Imam, turunnya silakan Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa Masjid Negeri, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, para asatizah, tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah guna rahmat daripada Allah. Terdapat lagi pada petang ini sama tuan-tuan untuk kali yang kedua giliran saya. Semalam kita bincang berkenaan dengan zakat fitrah dan balasan orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Jadi pada petang ni kita lihat tajuk Syahrul Ramadan Madrasah li Ta'limil Sabri wal Akhlaqil Hamidah. Maksudnya bulan Ramadan merupakan satu madrasah li Ta'limil Sabri untuk mempelajari berkenaan dengan kesabaran. Di ta'lim. Ta'lim ni majlis ilmu rasa, ta'lim majlis ilmu, bagi mempelajari kesabaran dan juga untuk mendapatkan akhlak yang terpuji, akhlakul hamidah, akhlak yang terpuji. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, jadi bulan Ramadan disebut oleh ulama katakan bulan Ramadan ialah syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula menyatakan bulan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Lailatul Qadar itu merupakan qalbun, dia kata. Qalbun syahri Ramadan Lailatul Qadri. Hati bulan Ramadan itu diumpamakan hatinya iaitulah Lailatul Qadar. Mana Lailatul Qadar itu merupakan hati kepada bulan Ramadan itu. Ada macam satu bentuk manusia lah, ya kan? Macam itulah yang ada hati, gitu. Dan di dalamnya diturunkan Quran. Diturunkan Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran, ianya menjadi petunjuk kepada manusia dan memperjelaskan dan kepadanya petunjuk dan furqan, furqan yang membezakan antara benda hak dengan benda yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka barang siapa yang mempersaksikan anak bulan Ramadan, maka naklah kamu berpuasa. Jadi bulan Ramadan bulan yang yudha'afu fihi hasanat, mana diganda-gandakan segala kebajikan kita. Wa yamhul sayiat,
dan dihapuskan sekali dosa-dosa. Dan dia juga punya berbagai nama, antaranya Syahrul Barakah, bulan yang penuh keberkatan. Syahrul Inabah, bulan untuk bertaubat. Syahrul Taubat, Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Syahrul Itqi minan nar, Syahrul, bulan kemerdekaan daripada api neraka. Wal fauza bil jannah, dan kelepasan sehingga masuklah dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang penulis bernama Nur Al-Ashadi, dalam laman webnya, dalam satu laman web Hayatul Bushra nama dia, disebut di sini bahawa bulan Ramadan ini bulan pentarbihan. Syahrul tarabbi fihi al-ummah alal akhlaqil fadilah wa sabri. Jadi bulan Ramadan ini bulan pentarbihan kepada umat baginda Rasulullah SAW untuk membentuk akhlak yang terpuji. Di samping itu untuk membentuk kesabaran dalam kita menghadapi perjuangan kita lah pada bulan Ramadan. Di samping itu juga bulan Ramadan ni dia kata untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana hubungan kita mungkin sebelum ni agak longgar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan adanya Ramadan, dia akan memperkuatkan lagi, memperketatkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebut la syakka anal muslim mutalib bi ayakuna husnul khalqi fi kulli waqtin wahim. Dan tidak dilakukan lagi, sesungguhnya setiap orang muslim itu dituntut supaya mereka itu sentiasa mempunyai akhlak yang baik. Mempunyai akhlak yang baik, kelakuan yang baik fi kulli waqti wahid. Sama ada ketika bilalah masa-masa ketika siang, malam, pagi, petang dan sebagainya, memang kita dituntut supaya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, dia kata. Sampai itu dia kata Ramadan ni juga dia kata wa hadzal ma'lum la syakka fi wa kinna fi Ramadan mad'uhuna ila al-mazid min tahzibin nafsi ila jiwar akmalil fadilah al-qura. Tetapi dia kata dalam bulan Ramadan ini sebenarnya kita meminta supaya ditambahkan lagi akhlak-akhlak yang terpuji ataupun disiplin ilmu ataupun disiplin diri dengan mengerjakan amalan-amalan soleh yang lain. Dia kata, kalau sebelum Ramadan kemungkinan mungkin kita rasa akhlak kita baiklah, dia kata. Kemungkinan kita rasa akhlak kita baik. Sebab apa? Kita tak ada sakitkan hati orang lah, betul lah. Kita rasa kita akhlak baik. Tetapi dengan kedatangan Ramadan, jadi tidak semena-mena kita menambahkan lagi, dia kata, memperbetulkan lagi, memperlengkapkan lagi, dia kata, akhlak kita yang nak baik sebelum ni. So kalau kita merasakan akhlak kita baiklah, tapi kalau kesana kita merasakan akhlak kita tak baik, kan banyak pelonggaran, kelemahan dan sebagainya sebelum ni, maknanya bulan Ramadan peluang untuk memperbaiki diri. Tapi bagi orang-orang yang dia rasa sebelum Ramadan ni dia kata akhlak dia baik, dia tak ada sakitkan hati orang, dia tak ada marah orang dan sebagainya, dia tak ada fitnah orang dan sebagainya. Jadi dengan bulan Ramadan ni sebenarnya dia menambahkan lagi, dia kata menambahkan akhlak yang baik yang ada sebelum ini, dia kata. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia kata fa inna lisiyamin fawaid. Kerana sesungguhnya puasa itu mempunyai berbagai faedah. Dia berbagai faedah, berbagai dia punya kesan-kesan baik. Kemudian ada keberkatan wal barakatul qasirah. Yumkinul lil muslim ay hasala min hilal siyami. Yang mana memungkinkan bagi orang Islam tadi untuk memperhasilkannya ketika dia mengerjakan puasa. Yang mana puasa ini punya banyak faedah. Jadi kemungkinan besar bila dia mengamalkan tunjuk ajar yang diberi oleh para asatiza, para guru-guru, para ustaz-ustaz melalui kuliah-kuliah yang sebelum ini, dia melalui ceramah-ceramah, mulai tazkirah dan sebagainya. Jadi kemungkinan besar dia kata akan menghasilkan satu natijah yang lebih baiklah
daripada sebelum ni. Baik, kemudian dia kata terdapat beberapa faedah puasa daripada sudut pendidikan puasa. Yang pertama dia kata yatahaqqaqul muslim as-shaim taqwallahu azza wa jalla wa ridwanihi min khilali ittiba'i kulli ma amara bihi subhanahu wa ta'ala wa ijtinabihi kullu ma harama. Yang pertama, mentahqiqkan lagi dia. Mentahqiqkan lagi, menguatkan lagi seorang muslim yang puasa tadi kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kata. Yang pertama, mentahqiqkan lagi, menguatkan lagi ataupun tercapai kepada orang muslim yang berpuasa tadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana bila dia berpuasa sudah tentu dia mengikut apa sahaja perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, seruan berpuasalah. Yang kedua, seruan mungkin jaga anggota badan. Jaga mulut, jaga telinga dan sebagainya. Dan menjauhkan diri benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tak semena-mena kat situ dia kata, maka tahqiqlah atau kuatlah seorang muslim tadi ikatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil pada puasa yang kita kerjakan sekian lama, daripada awal Ramadan yang kita puasa itu sampailah sekarang kan, dan kita pun dah hampir nak hari raya ni kan. Okey. Kemudian yang kedua dia kata yash'aru sha'im bi rahmatillah subhanahu wa ta'ala allati nalaha wa tatabayyanu rahmatullah ta'ala bi annahu lam yufrid sha'im tawalil hayat wa tawalil yaum. Merasai oleh orang berpuasa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi, kan? Dan juga nyata rahmat Allah taala itu memang nyata, dia kata, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memfardukan puasa itu sepanjang daripada kehidupan kita. Dia kata Allah taala tidak memfardukan puasa itu sepanjang daripada kehidupan kita. Maksudnya bukan makna kita kena puasa berhari-hari. Selain Ramadan pun kita nak kena puasa, hari-hari nak kena puasa. Jadi makna kalau dalam dalam setahun ada 300 lebih kan hari kan. Bukanlah makna kita kena puasa sampai 300 hari dalam masa setahun, dia kata. Okey? Kemudian dalam satu hari pun bukan perlu kita nak puasa, dia kata 24 jam, dia kata. Dia kata bal ayyaman ma'dudat. Tetapi puasa ni ialah hari-hari tertentu. Dia hari tertentu, ada masanya. Maknanya kalau puasa mulai pada terbit fajar siddiq sehinggalah terbenam matahari, itulah tempoh berpuasa. Tak perlu nak kita puasa nak sampai tengah malam dan sebagainya. Okey? Kerana itu merupakan satu rahmat juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu tidak memberatkan umat dia. Walaupun ada tempat-tempat tertentu yang puasanya lebih daripada 12 jam. Ada negara-negara yang lebih daripada 12 jam. Sebab apa? Kerana tempoh siangnya lagi lama. Tempoh siang lagi lama berbanding dengan tempat kita juga. Okey? Jadi orang yang berpuasa tadi dia merasai akan rahmat Allah Subhanahu wa taala kat situ. Sebab apa? Kerana Allah taala tidak memperlukan puasa itu sepanjang daripada 24 jam daripada kehidupan kita dalam masa setahun dan sebagainya lah. Itu. Tetapi dianya hari-hari tertentu saja. Jadi tentukan Allah Subhanahu wa taala, contohnya bulan Ramadan saja. Habis Ramadan habislah. Kecuali kalau kita nak puasa sunat lah. Baik. Kemudian pada bulan Ramadan juga ada benda-benda yang kadang-kadang kita terbuat. Kita terbuat, kita terlakukan dalam keadaan kita terlupa. Contohnya makan dengan tidak sengaja ataupun minum dengan tidak sengaja. Dalam keadaan kita terlupa tuan-tuan, maka sesungguhnya puasa kita itu masih dikira sah dalam pada sudut syarak. Ini pun dia kata termasuk dalam perkara yang merupakan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian yang ketiga, antara faedah pendidikan puasa juga dia kata mentarbiyah yatarabbi shaim nafsul muslim wa yamtahinuha
min hilalil sabrihi ala tahammulil ju' wal atash. Mentarbiah orang berpuasa tadi, mentarbiah diri seorang muslim tadi, dan ujian bagi dia juga pada ketika kesabaran dia di atas menanggung kelaparan dan juga dahaga. Lapar dahaga tadi. Jadi dianya mentarbiah diri kita di atas kesabaran kita, di atas menanggung segala keperitan ketika berpuasa dan juga dahaga tadi, untuk kita mengikut kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan segala tegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So mentarbiah diri kita lah. Sebab apa? Bila kita berpuasa ni kita tahulah. Apalagi kalau kadang-kadang kalau kita ni ada tak sahur kan, dia tak sahur. Tapi demi, walaupun dia tak sahur, tapi demi untuk dia nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tadi, maka tetap dia meneruskan puasa. Bagi sebuah tempat pula, tempoh macam tadi, tempoh dia punya puasa lagi lama, lebih daripada 24 jam. Jadi bila lebih daripada 4 jam, jadi tempoh berlaparnya lagi lama. Tempoh berlapar lagi lama, tempoh menahan dahaga lagi lama. Jadi kemungkinan bila terlampau lama, kemungkinan badan terlampau lemak, tak mampu nak angkat badan dan sebagainya. Sebab apa? Tempoh berpuasa terlampau lama. Jadi dengan itu sebenarnya dalam kata lain mentarbiah diri kita. Mentarbiah diri kita, mendidik diri kita di atas kesabaran, demi untuk menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga meninggalkan apa-apa yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Dia kata. Kemudian yang keempat, tazdadu wa taqawi mahabbatullah Subhanahu Wa Taala fi nafsil mu'min. Li'anna al-mu'min yara ma 'ada Allah Taala lahu fi Ramadan min ajrin wa maghfiratin wa ataya mahabbatin wa bizalika tazdadul mahabbah. Yang keempat, dia kata, hasil daripada faedah pendidikan Ramadan ini, seorang itu akan bertambah ketakwaan dia, bertambah kekuatannya, mahabbatullah, kecintaan dia kepada Allah Taala, bertambah dan teguh dia, bertambah dan teguhnya cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada jiwa orang yang beriman tadi. Kenapa dia kata? Li'anna al-mu'min yara ma'adallah ta'ala lahu fi Ramadan. Kerana sesungguhnya orang yang beriman tadi, dia melihat apa yang Allah Ta'ala sediakan bagi dia dengan Ramadan. Terutama segi pahala. Allah Ta'ala sediakan pahala berlipat kali ganda. Malahan dalam satu hadis Rasulullah SAW pun Nabi pernah bersabda dalam satu hadis kursi, as-saum li wa ana ajzi bih. Puasa itu bagi aku dan akulah yang akan membalasnya. Aku yang membalasnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kerana puasa ini ibadah dalam bentuk hati. Dalam bentuk hati, dia bukan ibadah dalam bentuk pergerakan. Hanya di mulut saja kita menyatakan kita berpuasa, dengan menahan diri pada benda-benda yang tidak dibenarkanlah. Jadi tuan-tuan, dengan adanya Ramadan, kemudian merasah Ramadan ini, jadi makna seorang itu akan bertambah teguh cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana orang beriman tadi dia akan melihat apa yang Allah telah sediakan di bulan Ramadan, sama ada segi pahala, min ajrin wa maghfiratin, dan keampunan bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Kerana dalam bulan Ramadan ini kadang-kadang kita lihat kan, ketika sembahyang tarawih, ada kadang-kadang imam baca doa kunut panjang sampai menitiskan air mata jemaah-jemaah, sampai menangis jemaah menangis, mengenangkan dosa dan kesalahan mereka yang lepas. Itu bagi yang faham makna. Yang tak faham makna pun kadang menangis juga kan. Ada yang kadang menangis walaupun tak faham makna. Tapi yang faham makna sudah tentu dia akan lebih mendalamlah, menghayatilah doa-doa yang dibaca oleh imam. Kemudian bacaan-bacaan imam pula kadang-kadang dengan bacaan yang suara yang sedap, lantang dan sebagainya. Jadi itu semua tu kan menambahkan dan meneguhkan lagi kecintaan kita, dia kata, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang beriman itu dia seolah-olah melihat
Dia kata melihat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa bizalika tazdadul mahabbah, dan kerana itulah dia kata maka bertambahlah kecintaan seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima disebut di antara faedah daripada pentarbiyah Ramadan, pendidikan Ramadan, dia kata yurabbin nafsi ala jud wal karam was sahah min khilali ikhraj as-sadaqah wa qada' al-hajat an-nas wa qiyam bi amali salihah wal ibadat kas-salah wa qira'at Quran wa ghairi zalika min amali salihah. Yang kelima dia kata mentarbiyah diri di atas sifat pemurah, sifat dermawan dan juga sifat kerelaan hati min khilali ikhrajis sadaqat, pada ketika mengeluarkan sedekah. Pada ketika kita mengeluarkan sedekah, sama ada sedekah daripada segi duit, sedekah dari makanan, kan? Kita sedekah. Kenapa? Kerana nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata seperti rihil musalah, seperti angin yang bertiup. Seperti angin bertiup, mana sifat pemurahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu juga kepada orang-orang yang beriman. Dia kata. Jadi mentarbiyah diri kita di atas sifat pemurah kita, dengan sifat dermawan kita dan dengan sifat kerelaan hati kita pada ketika kita mengeluarkan duit untuk bersedekah tanpa kita berkira pun, tak berkira pun apa yang ada bagi, kan? Wa qada'il hajatil nas, dan juga menunaikan hajat-hajat manusia. Sebab orang yang miskin ini, orang berhajat ini, dia ada dua, kan? Macam lepas kata yang sebelum ni, kerana orang yang miskin itu ada kalanya meminta dan ada juga orang miskin tidak meminta. Dia kata ada yang meminta, ada yang tak minta. Ada dia macam tu je, dia miskin, dia tak ada duit. So kita lah yang kena ambil tahu, ambil cakna sedangkan, ambil tahu, ambil cakna, tengok macam mana ziarah dia, tengok kat rumah dia, tu rumah dia belasap ke tak belasap ke, kan? Boreh rumah itu ada ke tak ada boreh, okay, anak-anak dia macam mana, pergi sekolah ke tak pergi sekolah, pakaian anak-anak dia macam mana, berganti ke tak berganti, kan? Jadi kat situ tuan-tuan kita nampaklah, oh saudara kita ni susah, miskin, duit tak ada, kan? Satu lagi tu memang dia minta ke kita, dia ikut kita ke kereta tu, kan? Dia ikut kita minta duit. Itu yang kedua lah. Ni yang pertama tadi, yang tidak meminta-minta. Okay? Jadi tuan-tuan dengan pendidikan Ramadan ini, jadi mentarbiyah diri kita di atas sifat pemurah kita, sifat dermawan kita, kerelaan hati kita, pada kita mengeluarkan sedekah tadi dan menunaikan hajat manusia, kan? Jadi dia menjiwai diri kita, mendidik diri kita, supaya kita ada sifat pemurah, jangan kita lokek, jangan kedekut, jangan berkira dan sebagainya. Sama juga dengan ibadah-ibadah lain seperti solat, baca Quran dan sedemikian daripada amalan-amalan soleh. Itu yang kelima yang disebut. Kemudian yang keenam dia sebut yu'awadul muslim bi ayhafaza ala niyatihi wa yujaddiduha wa yahrisu ala an takuna khalisatan liwajhi ta'ala fi jami'il manahil hayat. Yang keenam dia kata dia nak menjadikan kita ini, dia kata terbiasa. Dia kata yu'awadul muslim bi ayhafaza an niyatihi, dia nak menjadikan kita ni terbiasa supaya kita ni sentiasa memelihara akan niat kita dia. Sentiasa kita pelihara niat kita, dan kita kena sentiasa yujaddiduha, memperbarui niat. Yang pertama, supaya kita ni terbiasa dengan kita pelihara niat kita, mana niat kita buat satu tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita perbarui niat dengan niat yang baik. Wa yahrasu ala an takuna khalisatan liwajhi. Di samping itu kata loba di atas bahawa kita naklah menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala di atas segala aspek kehidupan yang kita buat. Jadi dia mendidik diri kita lah.
Kerana bulan Ramadan kan kita digalakkan supaya membersihkan niat kita, membersihkan niat. Dan kalau kita niat puasa pun lillahi ta'ala. Nawaitu shawma ghadin ana daifah syahri Ramadan ana lillahi ta'ala kan. Saja aku berpuasa bulan Ramadan ni kerana Allah Ta'ala. Semaknanya kerana Allah, kerana Allah Ta'ala. Kemudian kalau kita berbuka pun lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Kita bagi sedekah pun lillahi ta'ala, semua kerana Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita punya niat tu terpelihara dia kata. Mana terbiasa dia, terbiasa niat tadi untuk dengan niat kita buat satu benda tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sentiasa perbarunya kita insya-Allah. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh disebut dia kata sekali lagi yaj'alu hunaka silatan bainal 'abdi wal Qur'anil Karim min khilalin istihdar insan anna al-Qur'anil Karim anzalallahu Subhanahu Wa Taala fi syahr Ramadan al-mubarak. Wa fi Ramadan yuksaru min qira'atil Qur'an wa tadabbaru ma'anihi wa ya'isu min qisasi allati waradat fihi wa tazdadu ala alaqatil muslim bi kitabillah ta'ala. Hasil daripada faedah pendidikan Ramadan juga dia dapat menjadikan hubungan kita di antara kita dengan Quran. Dia kata ya jaluhunaka silatan baina 'abdi wal Quran. Dia menghubungkan antara diri kita dengan Quran. Kenapa? Kerana pada ketika seseorang manusia tadi hadir kan untuk membaca Quran, sudah tentu dia akan cuba membaca dengan sebaik mungkin. Dia akan cuba membaca sebaik mungkin. Apalagi kalau dibuat secara tadarus Quran kan. Buat tadarus Quran, buat halqah Quran. Kat situ ada kawan kita yang mungkin boleh tegur kita silap, salah dan sebagainya. Sebab orang yang join tadarus Quran ni kebiasaannya dia sukarela untuk mana terbuka untuk ditegur lah. Terbuka untuk ditegur. Kalau orang yang malas join Quran ni kan, tadarus Quran kadang dia kadang dia tak suka orang tegur lah. Kalau dia tegur kan dia kecil hati kan, dia marah, pengih dan sebagainya, jadi mungkin dia tak nak join lah. Mungkin dia boleh baca sendiri dan sebagainya. Tetapi sebenarnya bila kita baca Quran, jadi maknanya ada satu hubungan antara hamba dengan Quran kata. Silatan bainan abdi wal Quran. Mana ada hubungan kita dengan Quran yang kadang-kadang kita sebelum Ramadan kita jarang pegang Quran. Kita jarang pegang Quran. Kita jarang baca Quran dan sebagainya. Kalau dah pegang Quran pun jarang, apa lagi baca? Ada orang pegang Quran je, pegang bagi kawan baca. Kau nak baca Quran kan? Boleh, nanti saya ambil kan. Dia tolong ambil je. Tolong ambilkan Quran bagi orang baca. Tak apalah. Ada juga pahala tu orang ambil. Ini langsung tak ada urusan. Kadang-kadang Quran kat rumah pun tak tahu letak kat mana. Tanya rumah, mana yang Quran itu letak kat mana? Entah, abang letak kat mana. Mana letak Quran pun tak tahu kat mana Ustaz. Dia cari-cari. Surah Yasin pun kadang-kadang tak tahu letak kat mana. Bila time nak keduri, barulah dia cari-cari surah Yasin tu kan. Okey. Jadi maknanya bulan-bulan Ramadan dia menjadikan satu hubungan yang erat antara hamba dengan Quran. Kenapa? Kerana bulan Ramadan seseorang itu akan banyak membaca Quran. Kemudian di samping itu mereka juga tatadabbaru ma'ani, mereka juga mentadabburkan makna dia. Kemudian ya'ishu ma'al kisah sunnati, kemudian mereka menghidupkan kisah-kisah yang terdapat dalam Quran. Semana menghidupkan maksudnya mengambil pengajaran-pengajaran, kisah-kisah yang dibaca Quran tadi. Dalam Quran kan banyak ayat kisah tentang kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, kisah Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Maknanya dia menghidupkan jiwa dia. Di samping itu watazdadu alaqatul muslim bi kitabillah, menambahkan lagi ikatan dan hubungan muslim tadi dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Banyak tu kan. Disebut di sini ada 15. Masya-Allah. Masya-Allah. Banyaklah. Kemudian yang ke-8 sekali lagi. Di antara faedah-faedah pendidikan Ramadan lagi dia kata yazidu min ikbalin nas ala fi'lil khairat, menambahkan lagi keinginan umat Islam untuk beramal.
menambahkan lagi keinginan umat Islam untuk beramal. Mana antara kelebihan Ramadan lah. Memanglah kita bila Ramadan ni memang seronok lah. Itu sebabnya ada sebuah ulama' dia kata bulan ibadah. Dia kata Ramadan ni bulan ibadah. Jadi jangan sangat rugilah tuan kalau kita menyia-nyiakan Ramadan. Kerana disibukkan oleh bekerja, mencari duit dan sebagainya, sampaikan peluang yang Allah Ta'ala sediakan Ramadan ini kita sia-siakan, akhirnya berlalu begitu saja tanpa kita membuat amal-amal kebajikan. Kemudian yang ke-9, di antara pengajaran Ramadan, pendidikan Ramadan juga dia kata yu'addil abdi ibadah qiyamul lail allati tahmilu fi tiyatiha ajrul ibadah al-qasirah ka qiraatul Quran Karim wa fi zalika waqtu mustajabu al mu'min. Yang ke-9, kan, menunaikan hamba akan ibadah solat malam. Kan, dengan faedah Ramadan juga, pendidikan Ramadan juga, dia membawa para hamba tadi untuk menunaikan ibadah qiyamul lail. Sampai itu sama juga seperti dia banyak membaca Quran. Jadi kalau dia qiyamul lail banyak melakukan ibadat-ibadat sunat, lepas tarawih dia sambung dengan witir, lepas witir sama lagi dengan bacaan Quran, lepas tu pada 1/3 malam dia bangun, dia sembahyang tahajud, lepas tu buat sembahyang apa tu, sunat tasbih kan, sembahyang sunat tasbih tu, itu panjang tu tak sunat tasbih tu kan. Siapa yang pernah buat merasai sembahyang sunat tasbih tu, anggaran masanya 45 minit 45 minit tuan baru habis sembahyang sunat tasbih kan. Dia ada setiap step tu ada tasbih yang kita kena baca, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Jadi yang ke-9 dia kata menunaikan hamba akan ibadah pada solat malam yang membawa bersamanya pahala ibadah yang banyak, seperti bersama juga seperti baca Quran, yang ketika itu doa orang mukmin dikabulkan. Pada waktulah kebanyakan doa orang beriman dikabulkan pada waktu qiyamul lail. Wa inna salatul qiyamul lail hiya nurul abdi yaumil qiyamah. Kerana sesungguhnya sembahyang malam itu merupakan nur, merupakan cahaya kepada hamba pada yaumil qiyamah, pada hari kiamat tuan-tuan. Pada hari kiamat besok. Dia pada nur dan cahaya. Okey. Kemudian antara kelebihan faedahnya lagi dia kata banyak ni. Saya ambil sikit lagi. Dia kata mentarbiah umat di atas kesatuan, yurabil ummah ala wahdati wa ijtima' wa yuwassalu bizalikal ma'na fi nufusihim min khilal siyamihim jami'an fi waqtil wahid wa iftaru fi waqtil wahid wa ala ma'idatil wahid. Dia mentarbiah umat di atas kesatuan dan hubungan yang kuat dan kukuh di antara satu sama lain. Kenapa? Kerana pada ketika berpuasa sudah tentu, contohnya kadang waktu bersahur mereka bersahur bersama gitu. Ada masanya iftar, kata bersahur secara jama'i. Ada pula masanya iftaru jama'i, mereka akan berbuka bersama-sama. Kemudian mereka juga makan benda yang sama ala ma'idatul wahidah, makan benda yang sama. Jadi kat situ tuan-tuan, dengan berpuasa tadi ia akan mendidik, ada pendidikan ke situ, maknanya wujudnya wahdah wa ijtima', kesatuan hati, kesatuan jiwa dan kesatuan daripada sudut muafakat kita. Kenapa? Kerana bila kita kita berpuasa, maknanya kita akan bersahur pada waktu yang sama kan. Apalagi kalau kita bersama ahli keluarga kita, ataupun mungkin kita buat satu program khusus. Okey, malam besok, pagi besok kita akan bersahur bersama di masjid. Nampak? So kat situ wujudnya wahdah, mana kesatuan. Kemudian waitari fi waktu wahid, kemudian waktu buka pula, okey akan buka bersama, buka secara jama'i. Kemudian makan benda sama juga. Kau makan kurma, aku pun makan kurma juga. Kau makan lu ayam, aku pun makan lu ayam juga. Itu dia kata alal ma'idatul wahidah, makna di atas makanan yang satu. Apa? Okey, itu yang ke-11.
Kemudian yang ke-12, yurabbin nafsi ala itizami bi syar'i wa dinna ta'ala min khilal siyamil insan wa itarihi bi waqtil muhaddad. Menterbiah diri di atas beriltizam dengan hukum syarak dan juga dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana pada ketika orang berpuasa ni, kemudian dia berbuka, dia akan berbuka pada waktu yang ditentukan. Mana daripada sudut masa pula. Daripada sudut masa, dia mesti berbuka pada waktu yang ditentukan. Dia tak boleh buka, dia nak buka dulu tak boleh. Sedangkan waktu belum masuk kan. Pukul berapa azan maghrib. Dia akan berbuka pada waktu yang sama dengan kita. Begitu. Kan? Mana kalau kita pada tempat yang sama, samalah. Tapi kalau kita negara lain, lainlah. Tapi kalau waktu yang sama, wa iftaruhu fi waqtil muhaddad, maknanya dia akan berbuka pada waktu yang sama. Kat situlah tuan sebenarnya wujudnya tadi macam tadi wahdah tadi. Wahdah mana kesatuan, kan, kemuafakatan, kata maknanya kebersamaan, kekitaan dan sebagainya kan. Jadi kat situlah dapatnya pentarbiyahan pendidikan Ramadan. Gitu. Okey? Baik. Saya rasa sekadar itulah tuan-tuan yang dapat dikongsikan. Sebenarnya ada lagi beberapa perkara yang dari masa mencuburi saya. Jadi mudah-mudahan dengan sedikitnya perbincangan yang dapat dikongsikan pada petang ini, iaitulah madrasah li ta'lim sabri wa akhlaqil hamidah. Maknanya madrasah untuk pengajian untuk mencari kesabaran dan juga akhlak-akhlak terpuji. Kemudian yang kita bincang tadi berkenaan dengan faedah-faedah puasa daripada sudut pendidikan. Mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan yang kita kongsikan pada petang ini, mudah-mudahan dapat manfaat pada kita semua, pada saya dan juga kepada insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.